Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah, menyambung kembali bacaan kitab Tauhid. Kita dah masuk minggu lepas, iaitu berhubung dengan penyimpangan akidah dan cara mengatasinya, sebab-sebabnya, punca-puncanya. Minggu lepas kita berhenti akhir sekali muka surat 11. Sambung muka surat 11. Yang keempat. Jadi disenaraikan beberapa sebab yang membawa kepada penyimpangan dalam akidah yang sahih. Punca manusia sudah lari daripada akidah yang sahih. Baik, kita ulang sepintas lalu. Pertamanya kerana kebodohan, tidak ada ilmu tentang akidah yang sahih. Sebab akidah ni kena belajar, dia tak boleh ikut-ikut, tak boleh taklid. Yang kedua, kerana ta'assub atau fanatik kepada sesuatu yang diwarisi. Yang ketiga, kerana taklid, ikut secara buta tuli, ikut sahaja tanpa tahu apa yang diikut. Jadi hari ini kita masuk yang keempat, iaitu ghulu. Ghulu maknanya berlebih-lebihan. Ghulu maknanya berlebih-lebihan. Orang Kelantan kata do'ah lalu. Dia do'ah lalu, payah basa selalu. Nak kecek kira, payah. Nak bertorak pun payah. Panggil tu keruk pun tak jadi juga. Tu dia payah ni. Dia sampai peringkat berat, hulu ni memang payah. Dia jangan jaga hulu. Punca rosaknya agama terdahulu Yahudi dan Nasrani kerana hulu. Hulu maknanya keterlaluan, berlebihan. Allah Ta'ala berpesan kepada Ahlul Kitab dalam Al-Quran, Ya Ahlul Kitab la taghlu fi dinikum wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai Ahlul Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam urusan agama kamu, dan jangan kamu mengatakan terhadap Allah kecuali perkara yang benar. Qul ya Ahlul Kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu 'an sawa'is sabil. Wahai Ahlul Kitab, jangan kamu bersikap ghulu, berlebihan, keterlaluan, melampaui batas dalam urusan agama kamu dengan cara yang tidak sebenarnya, dan jangan kamu ikut ahwa, kehendak hawa nafsu orang-orang yang telah sesat, yang telah menyesatkan ramai manusia sebelumnya. Baik. Adapun ghulu yang dimaksudkan di sini, ghulu dalam mencintai para wali dan orang-orang yang soleh. Wali maknanya orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada perintah Allah, perlu dicintai, tetapi ada batasan, ada had. Sebab kita mencintai mereka kerana Allah, bukan semata-mata kerana mereka tu wali atau mereka saleh, semata-mata kerana mereka adalah orang yang baik. Jadi cinta kerana Allah, serta mengangkat mereka, ni yang tak bolehnya, mengangkat mereka lebih daripada darjat yang semestinya. Termasuklah ghulu ni adalah kita perlu mencintai semua nabi-nabi, rasul-rasul, termasuklah Nabi SAW. Tapi hulu Nabi marah. Bila sahabat, memanglah sahabat sayang kepada Nabi, tapi bila dia puji, sanjung dengan keterlaluan, maka perkara itu dilarang oleh Nabi. La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu menyanjung, memuji aku dengan cara yang keterlaluan, berlebihan, sebagaimana
yang dilakukan oleh golongan Nasara terhadap Isa bin Maryam. Sehingga meyakini pada diri mereka, sehingga meyakini pada diri para wali dan orang-orang soleh itu ada sesuatu yang tidak, sehingga meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, baik berupa mendatangkan kemanfaatan ataupun menolak kemudaratan. Meyakini sesuatu yang sebenarnya perkara itu hanya ada pada Allah, termasuklah dalam bab jalbun naf'i wa daf'u syarri, mendapatkan kebaikan ataupun menolak kemudaratan. Lalu ataupun juga menjadikan para wali itu sebagai perantara, sebagai wasitah, perantara antara mereka, antara Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Maka akan menyamai tindakan orang-orang jahiliyah yang menjadikan al-asnam, patung-patung berhala itu sebagai perantara antara mereka untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Sebab sebenarnya patung yang dibuat tu sebenarnya gambaran kepada orang-orang soleh yang telah mati sebelum tu. Itu dari segi ceritanya begitu. Kita ada dalam ayat surah Nuh tu, kita akan tengok lepas tu. Sekejap lagi. Baik. Sehingga sampai kepada tingkat atau kepada tahap penyembahan para wali tersebut dan bukan lagi menyembah Allah. Dia jatuh pada syirik dah lah. Ini cara syaitan nak menyesatkan manusia. Kita kadang-kadang kita tak sedar, kita kata apa salahnya? Kita dah kata apa salahnya? Apa salahnya dia tidak mari secara Kelantan kata mari blebok stalker kita, dia mari sikit-sikit. Sikit-sikit akhirnya dah jauh lari daripada laluan yang asal. Lalu mereka bertakarrub, maksudnya mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui kuburan para wali. Lalu kubur itu dijadikan sebagai tempat ibadat lah. Nak solat kat kubur. Dalam masjid buat kubur. Nak baca Quran pun mesti ke kubur juga. Nak zikir pun ke kubur. Sebab niat dia untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah melalui kehebatan si wali atau orang soleh yang telah meninggal dunia ni. Ataupun mungkin dengan cara mereka menyembelih haiwan korban, membayar nazar di kubur para wali, berdoa di situ, istighasah, yakni meminta pertolongan dalam perkara yang sebenarnya makhluk tak boleh tu tolong. Minta pergi ke kubur wali-wali itu, wahai orang yang saleh, orang yang alim dan tinggi kedudukan di sisi Allah, aku ni sekian-sekian gini, sebut hajat dia. Itu jatuh kepada syirik dah lah. Dia tidak boleh menjadikan orang yang sudah mati sebagai perantara. Kalau orang masih hidup, kita pergi jumpa dia, minta tolong dia, doakan untuk kita. Tapi kalau dah meninggal dunia, maka la yamliku lakum naf'an wala darra. Mereka tidak memiliki apa-apa untuk kamu dari sudut memberi kemudaratan atau kemanfaatan. Tak boleh nak buat apa dah. Sebab masing-masing sudah terpisah, berada di dua alam yang berbeza, satu di alam dunia, satu di alam barzakh. Sebagaimana yang pernah terjadi kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam terhadap orang-orang yang saleh. Jadi nama-nama yang disebut ni adalah nama-nama orang yang saleh apabila mereka meninggal dunia, lalu kaumnya menjadikan gambar, mula-mula buat gambar, lepas tu buat patung sebagai imajinasi mereka terhadap orang soleh tu. Lalu mereka berkata sebagaimana yang Allah Ta'ala ceritakan kembali dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yawtha wa ya'uqa wa nasra وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan perbuatan menyembah
Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ini nama asalnya bukan nama berhala, ini nama orang-orang soleh yang telah mati, lalu untuk lebih kuat semangat atau bersungguh-sungguh beribadat, dibuat patung sebagai gambaran bagi orang soleh tadi. Dia pun nama pula. Jadi apabila nak beribadat kepada Allah, diletakkan patung itu dekat dengan mereka, maka inilah yang berlaku. Demikianlah yang terjadi kepada golongan yang pengagung atau yang membesarkan kuburan yang berlaku dalam beberapa negara di dunia, ataupun disebut sebagai golongan kuburiyun. Kuburiyun, apa-apa ibadat semua kubur-kubur. Kubur ni sebenarnya kita hanya diperintahkan untuk ziarah, mengingatkan kepada mati, tapi mereka ni dah peringkat sampai kepada mengambil tabarruk berkat. Berkat tak boleh. Berkat dia mesti ada dalil. Memang begitu. Sebab berkat itu hak Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabaraka merujuk kepada Maha Suci Allah, sebab segala nilai keberkatan berada di sisinya. Kemudian yang kelima, ghaflah. Ghaflah, lalai, leka terhadap tindakan merenungi, memerhati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terhampar, yang terbentang di alam ini, di jagat raya ni, alam semesta ni, yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah maknanya ayat yang manzurah, ayat yang wujud di alam, tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita boleh lihat, yang kita boleh rasai dengan panca indera kita. Mata kita boleh melihat, telinga kita boleh mendengar. Ini adalah tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah. Ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertuang ataupun yang terdapat dalam kitabnya, itu ayat Quran yang kita baca, ayat yang maqru'ah, yang dibaca. Yang tadi ayat kauniyah tu ayat yang manzurah, yang dilihat di sekeliling kita. Sesiapa yang mahu berfikir, insya-Allah dia akan terkeluar daripada ghaflah, lalai, leka. Leka ni macam tak cara lah, tak peduli, tak hirau, tak ambil kisah. Jadi sepatutnya dalam hidup kita ni, sebagai seorang yang beriman, setiap yang kita lalui dalam kehidupan mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Allah, dan juga balasan yang dia sediakan untuk kita di akhirat nanti. Sepatutnya begitu, supaya kita sentiasa berfikir. Di samping itu juga terbuai, mereka juga terbuai dengan hasil-hasil teknologi dan kebudayaan, sampai-sampai mereka mengira bahawa semua itu adalah hasil usaha kreatif manusia semata-mata, sehingga mereka mengagung-agungkan manusia serta menisbahkan seluruh kemajuan ini kepada jerih payah ataupun usaha gigih dan penemuan manusia semata-mata. Jadi tak terfikir bahawa apa yang manusia peroleh itu adalah pemberian daripada Allah. Apa sahaja kemajuan dunia yang manusia perolehi, Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala yang berikan. Manusia tu boleh mikir buat setara tu, siapa yang beri kepada manusia akal sehingga dia boleh fikir setara tu, sehingga manusia boleh berfikir untuk mereka cipta banyak peralatan canggih zaman sains teknologi yang begitu sangat menakjubkan. Macam-macam lah manusia boleh buat. Dia boleh buat. Akal dia tu siapa yang ciptakan untuk dia? Kalau Allah Ta'ala alihkan akal manusia itu diberikan kepada binatang, binatang lebih hebat lagi daripada kita. Kita boleh buat kereta atas jalan raya. Mungkin binatang yang diberi akal, kalau diberi akal, mungkin dia boleh cipta kereta yang boleh terbang. Sekarang ni tak ada lagi lah kereta boleh terbang tu, ada kapal terbang. Jadi semua kehebatan yang ada dalam kehidupan hak manusia reka ni, puncanya daripada Allah Ta'ala juga. Kerana Allah Ta'ala beri kepada manusia kekuatan akal untuk berfikir.
Tapi itu pun tak seberapa sebenarnya. Sikit sangat. Banyak perkara yang akal kita tidak boleh menjangkau. Untuk fikir, untuk kaji, untuk cari perkara yang di luar kemampuan akal, maka berhajat kepada bimbingan ilmu wahyu, perlu kepada adanya panduan daripada para rasul diutuskan. Tak lepas dengan rasul juga. Kita melihat contoh kemajuan yang pernah dicapai oleh kaum Ad. Kaum Ad ni satu kaum yang kuat dan berjaya membina ketamadun yang hebat dalam masyarakat mereka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu melihat bagaimana Tuhan kamu melakukan terhadap kaum Ad? Iram dzatil imad. Penduduk di kota Iram. Kota Iram suatu wilayah di Yaman, kawasan yang ada ahqaf, bukit pasir. Mempunyai imad ni mana tiang, mempunyai binaan-binaan yang kukuh. Allah Ta'ala menggambarkan kekuatan mereka dalam surah Fussilat, sehingga kaum Ad merasakan tidak ada orang yang lebih kuat daripada mereka. Kuat dari segi fizikal dan kuat dari segi membina kemajuan hidup. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Adapun kaum Ad, mereka telah bersikap sombong, membesarkan diri di atas muka bumi dengan cara yang tidak sebenarnya. Lalu mereka mencabar Nabi Hud alaihi salam yang diutuskan kepada mereka dengan mengatakan wa qalu man ashaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Bisa dia. Lalu Allah Ta'ala tanya, awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum. Tidakkah mereka lihat, yakni mereka perhatikan bahawa Allah yang menciptakan mereka itu, dia lebih kuat. Allah Ta'ala lebih kuat. Akhirnya fa arsalna alaihim rihan sarsaran. Kami hantar kepada mereka angin yang kencang, bertiup terus menerus selama seminggu. 7 layalin wa 8 ayyam, 7 malam 8 hari, seminggu lah. Akhirnya semuanya mati, semuanya hancur. Mereka berjaya membina ketamadunan dari sudut materialnya, kebendaan, tetapi mereka kufur kepada Allah sebab mereka ghaflah, lalai, ataupun sombong. Kadang-kadang kemajuan yang manusia capai menyebabkan dia rasa sombong. Dia lupa bahawa yang memberikan kemajuan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan mereka. Sebagaimana contoh yang berlaku kepada kesombongan Qarun. Qarun, jangan baca dengan Karun. Qarun, nama dia Qarun, yang pernah mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu kerana ilmu yang ada padaku. Sombong dia. Aku dapat harta sebab aku memiliki ilmu yang menjadikan aku dapat cari harta. Dia lupa bahawa ilmu yang ada pada dia, ilmu dalam kemahiran mencari harta, berniaga sebagainya, ilmu tu siapa yang bagi pada dia? Allah Ta'ala juga yang bagi. Dan diletakkan dalam fikirannya, dalam mindanya, itu pun Allah Ta'ala juga yang bagi. Sebab tidak ada sesuatu pun yang kita miliki kecuali semuanya datangnya daripada Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Apa sahaja nikmat yang ada pada kamu, semuanya daripada Allah. Tapi perangai manusia ni, wa idza massakumud-dur, apa dia? Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Thumma apabila kamu ditimpa oleh kesusahan, maka tiba-tiba fa ilaihi tuj'arun, kepadanya lah kamu lari untuk minta pertolongan. Pernah diberitahu kepada dia, pada Qarun ni, supaya dia beriman kepada Nabi Musa dan ikut jalan yang benar lah. Tapi sebab dia nak jaga kepentingan harta benda dia, lalu dia kata, aku dapat
Harta semua ni kerana ilmu yang ada pada aku. Jadi ghaflah ni kita kena ambil iktibar yang besar. Kalau kita diberi rezeki yang luas, harta yang banyak, dan kita bersifat bakhil, kita kata kamu nak cari harta, nak apa, tak payah minta sedekah, kamu kena rajin macam akulah. Tidak semua orang mampu untuk buat apa yang orang yang telah berjaya terbuat. Bukan semua. Maka Allah Ta'ala menjadikan kehidupan manusia ni tidak sama. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membahagikan kehidupan mereka di dunia. Maka ada orang yang dapat rezeki sedikit, ada yang dapat rezeki banyak. Maka yang dapat rezeki banyak tu dia kena sedar bahawa semuanya adalah kurniaan daripada Allah, bukan atas mata-mata usaha dan kerajinannya. Memang dia kena usaha, tapi usaha sendiri pun Allah Ta'ala yang bagi kekuatan untuk dia berusaha. La haula wa la quwata illa billah. Baik. Dan sebagaimana perkataan orang lain yang juga sombong, lalu dia berkata hadza li. Dia ambil sikit je hadza li. Dia ada kisahnya dalam surah Fussilat tu. La yas'amul insanu min du'ail khair wa in massahu syarru fayausun qanut. Wa la in adzaqnahu rahmatan minna, apabila dia merasai sesuatu nikmat daripada kami, qala innama, apa dia mengatakan bahawa benda ni hadzali, benda ni adalah kepunyaanku. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah wa la in ruji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna. Dia kata aku tidak yakin bahawa kiamat itu berlaku. Ni orang yang leka, yang ghaflah, lalai ni, disebabkan dia dah terlalu asyik masyuk dengan harta dia, rasa gembira sangat dengan hartanya, sehingga dia merasakan bahawa kiamat tidak berlaku. Dan kalaulah aku mati, katanya, nescaya aku dikembalikan kepada Tuhanku, lalu aku mendapat balasan yang lebih baik. Ini suatu angan-angan yang kosong. Mereka tidak berfikir dan tidak pula melihat keagungan Tuhan yang telah menciptakan alam ini dan yang telah menimbun berbagai macam keistimewaan dalamnya. Ada macam-macam, tapi tidak mahu fikir. Juga yang telah menciptakan manusia lengkap dengan bekal, keahlian dan kemampuan sebagai guna untuk menemukan keistimewaan alam, serta dia punya fungsinya demi kepentingan manusia. Puncanya kerana sombong, leka, lalai. Kalau fikir pun dah jumpa jawapan, tapi tak mahu ikut juga jalan yang benar. Padahal kalau dia ikut, untung untuk dia. Kalau dia tak ikut, rugi untuk dia. Tapi disebabkan sombong, manusia sanggup lebih memilih untuk rugi, asalkan tidak jatuh ego dia. Itulah. Manusia bila sampai kepada tahap dia nak jaga ego dia, sombong, takabur dia sanggup, walaupun tidak akan jadi satu tindakan yang bodoh, dia sanggup buat begitu. Sebab atas sebab nak mempertahankan kebatilan yang dipegang olehnya. Allah Ta'ala berfirman, ayat ni dalam bab menceritakan kisah Nabi Ibrahim ni, boleh rujuk dalam surah As-Safat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang ciptakan kamu, dan dia juga yang menciptakan apa yang kamu buat itu. Allah Ta'ala yang menciptakan kita, dan kemampuan kita untuk melakukan sesuatu dia yang membekalkannya. Maksud dia yang buat, maksud dia menciptakan apa yang kita buat. Allah Ta'ala yang menjadikan kita boleh buat apa yang kita nak buat. Semasa kita buat, kita yang memilihnya. Tetapi apabila kita pilih yang betul, maka kita dapat pahala lah. Tapi kalau kita pilih hak salah, kita tak boleh kata aku buat salah pun sebab Allah Ta'ala yang menciptakan perbuatan salah ni pada aku.
Maksud penciptaan di sini bukan penciptaan atas apa yang kita buat, tapi dibekalkan kemampuan untuk kita buat. Maknanya diberi kudrat. Kita ambil contoh gini lah, macam orang yang lumpuh. Lumpuh, apa? Paralyzed. Orang lumpuh, paralyzed. Orang lumpuh tak boleh buat apa? Lumpuh maknanya orang kurang upaya yang peringkat berat lah, dia lumpuh, tak boleh bergerak. Sebab Allah Ta'ala tidak menciptakan untuk orang yang lumpuh itu apa-apa kemampuan untuk dia buat sesuatu kerja. Nak jalan tak boleh, nak beronggar tak boleh. Semuanya berhajat kepada bantu orang lain. Tapi kita, Allah Ta'ala bagi 2 kaki kita boleh berjalan, 2 tangan yang boleh bergerak. Jadi diberi kepada kita kekuatan yang menyebabkan kita boleh bekerja. Itu maksud Allah Ta'ala menciptakan untuk kita apa yang kita buat. Cuba kita pilih lah. Macam ni, kita bangun pagi tadi, kita sedar orang bed dah subuh. Kita pilih sama ada untuk terus tidur atau untuk bangun pergi solat. Jadi kita pilih tidur, ya, tidurlah kita. Tapi kalau kita pilih untuk bangun solat, maka kita dapat pahala. Kedua-dua perbuatan tu Allah Ta'ala yang bekalkan untuk kita. Cuma tinggal lagi kita pilih. Jadi nak pilih itulah kita menggunakan akal fikiran kita dengan dipandu oleh ilmu wahyu, apa yang lebih baik untuk hidup kita. Maka iman kita berkata, pilihlah untuk bangun solat subuh, itu lebih baik bagi kamu. Nafsu kata tak payah bangun, sebab tidur tu lebih sedap lagi. Allahu Akbar. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain mengajak untuk kita berfikir juga. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Dan tidakkah mereka memerhati, yakni melihat tentang malakut, yakni kerajaan langit dan bumi, yakni kehebatan ciptaan Allah yang memiliki kerajaan di langit dan di bumi, dan apa sahaja yang Allah Ta'ala ciptakan. Wa ma khalaqallahu min syai'in, dan apa yang Allah Ta'ala ciptakan daripada setiap sesuatu. Yang zuru ni maksud lihat, perhati ni, perhati dengan fikir. Tidak tengok sajalah. Kita kena tengok dan kena fikir. Hang kena perhati, kena fikir betul-betul. Tu orang utara lagu tu lah dia cakap lah. Kalau hang tengok saja, hang tak fikir, tak ada apa-apa hang dapat lah. Kena fikir molek. Sebab tu kita perhatikan ayat-ayat yang seumpamanya kan banyak dia mai dia betul, yang zuru afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Adakah mereka tidak memerhati, tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Lihat, fikir. Allah Ta'ala ciptakan unta tu sesuai dengan sifatnya yang hidup di kawasan pada pasir. Dan setiap makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan sesuai dengan suasana tempat dia berada. Kita fikir macam mana binatang-binatang hidup di kutub utara. Tak sejuk kau dia, tak ada baju, tak pakai baju, tapi kulit dia tebal lah. Beruang kutub, anjing laut, cuaca sejuk, tapi Allah Ta'ala ciptakan mereka tu sesuai dengan suasana. Unta pun begitu juga. Dengan bentuk badannya, dia boleh simpan air dalam apa dia punya bonggok bahagian atas dia tu, maka dia boleh bertahan hidup di kawasan yang panas. Maka Allah Ta'ala suruh orang-orang Arab fikir, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, termasuklah fikir wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah kamu fikir bagaimana langit itu ditinggikan binaannya, tak ada tiang pun yang menyokong supaya langit itu tidak jatuh, tidak menghempak kamu. Kemudian wa ilal apa lagi? Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidak fikir bagaimana bukit bukau itu dikukuhkan binaannya kepada bumi yang sifatnya terhampar, terbentang luas. Itu semua ni ayat ni tentang perintah untuk fikir tentang apa tadi, ayat kauniyah ataupun ayat yang manzurah. Kemudian berikutnya dalam surah Ibrahim,
Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'a. Allah Ta'ala dialah yang menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi wujud setelah Allah Ta'ala ciptakan. Asalnya tidak wujud. Asalnya alam ni tidak wujud. Tetapi setelah Allah Ta'ala menciptakannya, maka wujudlah dia. Dan kita tidak tahu bilakah bermula kewujudannya. Bila start wujud, tak tahu. Dan dia menurunkan daripada langit air, itu air hujan. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, dan dia mengeluarkan dengan sebab air hujan yang turun itu berbagai buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar. Allah Ta'ala mempermudahkan untuk kamu kapal bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan dia mempermudahkan untuk kamu sungai-sungai. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain. Dia juga mempermudahkan, menundukkan untuk kamu adanya matahari, bulan yang bersilih ganti munculnya, sentiasa beredar pada orbitnya. Waktu siang kita lihat matahari, waktu malam bulan. Jadi ayat ni mengajak kita berfikir. Ini dipanggil dalam ayat Quran itu, apabila kita kita kaitkan dengan alam yang kita lihat, maka kita akan nampak kebesaran Allah. Bukti bahawa Allah Ta'ala dialah yang menjadikan semua ni. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar, dan dia yang mempermudahkan bagi kamu adanya malam dan siang. Malam untuk berehat dan siang untuk bekerja. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, dan dia berikan kepada kamu daripada setiap apa yang kamu minta kepadanya. Banyaknya nikmat Allah kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung, mengira nikmat Allah, maka kamu tidak mampu untuk mengira menghitungnya. Terlalu banyak. Allah Ta'ala menciptakan kita dan dia memberikan nikmat kepada kita. Dan dia tidak tarik nikmat itu kecuali apabila kita buat salah, buat dosa, dia tarik. Itu yang Nabi sebut. Ada satu hadis, wa innar rajula la yuhramur rizq bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang lelaki itu diharamkan rezeki untuknya atas sebab dosa yang menimpanya. Jadi orang yang berdosa, dia kena bertaubat, membanyakkan istighfar. Banyak rezeki terhalang, tersekat, disempitkan dengan sebab dosa yang menimpanya. Asalnya Allah Ta'ala bagi rezeki. Ini semua rezeki. Ini semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan untuk kita fikir. Bila kita makan, daripada lapar kita rasa kenyang. Dan kenyang tu satu nikmat. Bila rasa nikmat, ingatlah kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Syukurnya dengan nikmat kenyang ini. Sepatutnya begitulah. Kalau dulu-dulu dia ajar budak-budak sekolah ni, gendang genduk tadi kecapi, kenyang perut senang hati. Sepatutnya kenyang perut, syukur alhamdulillah lah. Senang hati. Ada pantun pula dah. Sepatutnya kenyang perut, senang hati. Sepatutnya kenyang perut, syukur rasa hati kita. Baik. Itu ghaflah. Ghaflah ni tak disebut dalam nota ni atau dalam buku ni. Kita boleh ambil dalam surah Maryam. Surah Maryam, apabila berlaku hisab di padang mahsyar nanti, Allah Ta'ala mengingatkan kepada manusia supaya Nabi beritahu manusia, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflah. Itu ghaflah. Berilah peringatan, amaran kepada mereka tentang hari penyesalan. Hari di mana semua manusia rasa menyesal apabila selesai urusan hisab, perhitungan amalan, semua akan menyesal. Sebabnya dahulu mereka di dunia fi ghaflah, dalam keadaan leka, lalai. Wahum la yu'minu, dan mereka tidak beriman.
Berapa ramai je hak kabarnya, hak lain ramai tak kabar. Ghaflah, leka, lalai. Maknanya hidup dalam keadaan tidak sedar. Maut menanti mereka, sudah tiba masanya, bila mati mereka akan bertemu dengan banyak perkara lain yang mereka tak fikir. Tapi bagi orang yang belajar, diberi ilmu, mereka sentiasa bersedia. Tapi orang yang tak tahu, ghaflah, leka. Dan Allah Ta'ala mengingatkan kembali apabila manusia sudah berada di alam akhirat nanti, laqad kunta fi ghaflatin min hadha, bahawa sesungguhnya kamu wahai manusia dahulu kamu berada dalam keadaan ghaflah, leka, lalai, tidak hirau, tidak peduli, tak cara langsung tentang perkara ini. Perkara ni apa ni? Adanya bangkit daripada kubur, hisab, adanya mizan, banyak lagi lah. Di padang mahsyar begitu lama, sirat, barulah masing-masing terima hukuman yang terakhir, sama ada destinasinya ke syurga atau ke neraka. Dahulu kamu wa manusia fi ghaflatin min hadha, maka pada hari ini fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid, maka pada hari ini kami singkapkan pandangan kamu. Hak dahulu kamu tak dapat lihat, hari ini kamu dapat lihat. Maka pandangan kamu pada hari ini menjadi sangat tajam. Hadid maknanya tajam. Sebab manusia dapat melihat apa yang dahulunya mereka tidak pernah atau belum pernah melihatnya. Kemudian yang keenam, pada umumnya rumah tangga sekarang ini kosong daripada pengarahan yang benar, maknanya tidak ikut cara hidup Islam. Jadi itu menyebabkan berlaku penyelewengan akidah. Sebab asalnya agama dalam rumah tangga itu sendiri dah longgar dah. Tidak diberi penekanan dari sudut pendidikan agama. Apabila ketua rumah tangga, ibu bapa tidak peduli tentang pendidikan agama, hanya kalau atas anak sekolah gak, serah sepenuh pada sekolah. Betul lah sekolah belajar, tapi sejauh mana memang budak-budak ni memang sentiasa perlu dipantau, perlu diperhati, perlu dilihat. Walaupun belajar agama di sekolah, cuba tuan-tuan perhati, selama hidup atas dunia, berapa dah umur kita? 40, 50, 60, 70, 80. Bila bermulanya kesedaran beragama? Adakah bermula kesedaran itu sebab kita mengaji agama kelas fardu ain, sekolah rendah, sekolah menengah? Atau setelah kita ikut kuliah di masjid? Atau setelah kita ikut kuliah forum perdana dalam TV? Bila? Atau setelah kita baca buku sekian-sekian ni, setelah kita baca kisah manusia ni berubah dalam majalah? Bila? Dia mesti ada satu noktah, titik. Kalau hamba, pengalaman hamba, kita kesedaran ni mula ada bila kita masuk sekolah berasrama penuh, kita terlibat dengan program dakwah, ada usrah, ada, barulah kita nampak. Sebelum tu tak nampak. Tak mana apa matlamat hidup, untuk apa aku diciptakan, apa yang aku cari dari hidup ni. Kalau kita belajar sekolah, belajar untuk, kita kata belajar sebab cita-cita kita nak bekerja itu dan ini. Itu matlamat jangka pendek. Matlamat jangka panjang untuk bertemu dengan Allah tidak ditanamkan sungguh-sungguh dalam fikiran anak-anak kita. Rasa tak ada, betul diberitahu, mungkin ustaz-ustazah mengajar sekolah beritahu, tapi mudah tu tidak melekat kuat. Bila kita melihat kepada senario kehidupan generasi masa kini, menunjukkan benda tu tidak kuat. Benda tu dia tahu tapi tidak melekat. Bila melekat, dia cabut, dia masuk benda lain. Bila masuk benda lain tu, dia jadi benda lain pula lah. Jadi bila hidayah tu masuk, kita dah ada kesedaran, Allah Ta'ala bagi hidayah, kita kena pegang sungguh-sungguh. Pegang sungguh-sungguh. Sebab tu paling penting sekali pendidikan ialah menekankan pengajian Quran. Sebab Quran adalah petunjuk hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Fastamsik, berpeganglah sungguh-sungguh dengan apa yang diwahyukan kepada kamu ya Muhammad. Kalau setara Nabi Tuhan suruh pegang kepada Quran, maknanya ikut sungguh-sungguh, kita lebih-lebih lagi. Bila pegang kepada Quran, innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Tapi di peringkat sekolah, hamba rasa ada kelas fardu ain, ada kelas fardu ain, kelas kafal.
Ada. Sekadar baca Quran tapi penghayatannya rasa tidak mengesak, tidak jadi, tidak sebati dalam darah daging kita. Maknanya tidak melahirkan generasi yang cintakan Quran walaupun belajar Quran. Hak lebih ramainya cintakan benda lain lah. Di sekolah belajar Quran, belajar agama, tapi bila keluar daripada sekolah lebih minat kepada bola daripada Quran. Maka sebab tu anak-anak muda kita sanggup menghabiskan masa di stadium. Sebab dah jadi satu, suka itu dia satu hiburan. Sanggup tunggu hujan pun tu aja, sanggup tunggu, beli tiket lagi. Tapi untuk baca Quran, tu baca 10 minit aja. Jenerah lah. Tapi cuba tengok ramai-ramai tengok bola di stadium, tak ada jenerah tidur pun, tak ada. Tapi baca Quran sebentar aja, 10 minit. Berat mata ni. Ini berlaku kepada hampir kebanyakan kita nak. Hampir kebanyakan kita. Jadi kalau ada hak terasa tu minta maaf lah, kena. Tidak kata siapa-siapa ya. Gelar ni. Beli kata gelar. Ikutlah gelar ke apa. Tapi biasanya gitu. Kita jaga bila kita duduk dengan Quran, kita baca, kita tadabbur, kita dengar. Ayat-ayat yang kita baca tu menyebabkan kita terpaku rasa nak pergi satu ayat. Biasanya baca pun ngatuk kan. Tapi kalau benda hak disukai oleh nafsu kita, menonton rancangan yang menarik dalam TV ataupun apa-apa aktiviti sukan, 2-3 jam tak apa. Lebih lagi tak apa. Terus kita kena betul orang balik tu. Baik. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Banyak kali dah kita dengar hadis ni. Setiap bayi, setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dia di atas dasar fitrah. Maksud fitrah di sini asalnya dia dikira Islam lah. Islam pada fitrahnya dia dah ikut apa yang Allah Ta'ala ciptakan untuk dia. Fitrah ni maknanya asal jiwa manusia mahu ikut agama yang benar dan menyembah Tuhan yang benar. Dan agama yang benar adalah Islam, dan Allah Ta'ala dialah Tuhan yang sebenarnya. Jadi selagi manusia tak berjumpa dengan hak sebenar, maka jiwanya dah tidak berada atas fitrah yang asal. Maka dia kena terima Islam, dia kena beribadat kepada Allah, barulah kita kata ginilah, kita nak cari screwdriver, nak buka satu skru, tak kena dengan saiz dia. Tak. Skru tu kecil, saiz mungkin hok besar, 16 17. Kena bila kena kat masuk betul dah. Betul juga, boleh hejah lah untuk cabut skru tu. Maka begitu jugalah manusia mencari jalan yang benar, tapi selagi dia tak jumpa, tak jadi. Bila tak jadi, hak skru hok nak cabut tadi tak tubik pak bila, sebab tak kena dengan saiz dia. Sama ada terlalu besar ataupun terlalu kecil, maka dia kena dengan saiz dia. Maka fitrah yang ada dalam jiwa manusia, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fa'akim, ayat sebelumnya awal, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkanlah wajah kamu terhadap agama yang bersifat hanif, lurus, agama yang menepati fitrah. Itulah dia fitratallah. Fitrah ini maknanya ciptaan Allah yang Allah Ta'ala ciptakan asalnya begitu dalam diri manusia. Maka la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah. Jadi asalnya setiap anak itu lahir dalam fitrah, maknanya Islam. Kedua ibu bapanya lah yang mengyahudikannya, menasranikannya, memajusikannya. Bukannya maksud ibu bapa tu yang mengkafirkan anak dia sehingga anak dia jadi Yahudi, jadi Nasrani, tidak. Asalnya Islam dah, tetapi cara anak-anak itu dicorakkan kehidupan dengan corak yang salah. Anak tu lahir dalam keluarga Islam, tapi membesar dengan dia punya lifestyle-nya, cara hidupnya tidak Islam. Di sini Rasulullah meletakkan punca paling besar sekali, fa'abahu, ibu bapanya. Tapi mungkinlah ibu bapa ni betul dah, tapi ada faktor luaran yang menyebabkan anak tu lebih cenderung untuk pilih cara hidup Yahudi, Nasrani, Majusi. Memang dari segi nama dia Muslim, nama dia nama Islam,
tapi cara hidup dia adalah tidak Islam. Sebab masuk Islam di sini, Islam dari sudut sifatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali matinya kamu sebagai seorang muslim, seorang Islam, dari sudut sifat kamu. Baik. Jadi orang tua, maksudnya ibu bapa, mempunyai peranan yang besar dalam meluruskan jalan kehidupan anaknya. Dan yang ketujuh, akhir sekali lah untuk bahagian ni, enggannya atau tidak mahunya media pendidikan dan media informasi yang memberikan maklumat itu untuk melaksanakan tugasnya. Di mana Syekh Saleh Fauzan mengkritik, dia kata kurikulum pendidikan kebanyakan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan agama. Sepaham sebut tadilah, tidak memberikan, benda tu dah ada dah, tapi penekanannya tak tahulah, setengah tu kata, dia kata kalau lebih-lebih sangat nanti dikatakan bahawa terlalu lebih kepada Islamisasi pula. Bukan soal begitu. Sebenarnya kita melihat dalam konteks bahawasanya Islam tu suatu ajaran yang menepati fitrah manusia. Bahkan dalam perlembagaan negara kita pula disebut Islam sebagai agama rasmi, gitulah kalau kita tahu ni. Maknanya sebagai induk rujukannya. Bahkan katanya ada yang tidak peduli sama sekali. Sedangkan media informasi, baik media cetak, media elektronik, boleh berubah menjadi sarana, menjadi alat lah. Alat yang boleh menghancurkan dan merosakkan, atau paling tidak hanya fokus pada hal-hal yang bersifat material, kebendaan dan hiburan semata-mata. Dia lebih besar kat tu lah. Besar kat tu, walaupun kita tak nafikan kalau dalam TV kita sekarang ni banyak dah rancangan agama pun banyak dah. Tapi masalah anak-anak kita lebih pilih kepada hak dia suka. Lebih pilih kepada dia suka. Jadi takut benda tu membawa kepada leka lalai. Bukan bermakna tak boleh ada hiburan, kena tengok dia punya kadar dia tu. Jadi waktu yang tak sesuai tak perlulah. Kadang-kadang setengah tu tak segi masjid waktu maghrib, tak mahu kuliah sebab dia kata ada drama bersih yang menarik dalam TV masa tu. Jadi tak saya lepas. Takkan dia kata nak pergi masjid, nak gantung TV tekak, dia kata. Sebab duduk masjid pun nak tengok juga cerita tu. Jadi sebab tak mahu lepaskan rancangan menarik dalam TV masa tu, maka dia pun tak pergi ke masjid. Jadi sepatutnya TV tak sepatutnya siar rancangan sebegitulah masa tu. Jadi kita pun tak tahulah, ni bukan kerja kita, ni pihak-pihak yang berkaitan lah. Baik. Ataupun tidak memberi perhatian terhadap hal-hal yang dapat meluruskan moral, maksudnya merujuk kepada nilai akhlak, dan menanamkan akidah serta menangkis aliran-aliran yang sesat. Daripada sinilah munculnya generasi yang telanjang, yang tidak ada apa-apa, tanpa senjata, maksudnya tidak bersedia dengan kekuatan, kosong, yang tidak berdaya untuk di hadapan pasukan golongan yang kufur, sedangkan mereka ada macam-macam senjata dari sudut material dan kemahiran. Baik, cara nak mengatasi ni, caranya dia bagi poinnya. Pertama, kembalilah kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni hak kita duk kacau sungguh ni, hak kita duk bertungkus lumus. Sebab kita nak berlawan dengan hawa nafsu manusia. Bila kita mengajak manusia untuk kembali kepada ajaran agama, kembali kepada ajaran kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengambil pegangan hidup akidah yang sahihah, maka orang-orang yang lebih kuat menurut hawa nafsu rasa tercabar. Dia kata kalau ikut agama kak, dia kata banyak benda hak nafsu tak boleh buat. Sudahlah. Dia musuh yang paling besar ni hawa nafsu kita. Iman kita tidak sempurna sehinggalah kita dapat menundukkan hawa nafsu kerana patuh kepada perintah Allah. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi.
Nabi dah ingatkan dari satu hadis, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga hawa nafsunya ikut tunduk kepada apa yang aku bawakan. Mana ikut agama ni. Sebagaimana para as-salafus salih, generasi terawal dari kalangan orang-orang yang salih, mereka mengambil akidah pegangan hidup mereka daripada sumber yang kedua-dua ni, hak asal ni. Tidak akan dapat memperbaiki keadaan akhir umat ini kecuali apa yang telah dapat memperbaiki umat terdahulu. Maksudnya, nak memperelokkan kehidupan umat akhir zaman kembali kepada cara yang dilakukan oleh umat terdahulu, iaitu kembali kepada faham agama, mengaji agama, dan perbaiki hak mana-mana kekurangan hak ada tu kena sama-sama baiki. Benda ni kena sungguh. Kena sungguh. Kalau kita duduk saja, kita kuliah, kita tak mari. Allahu Akbar. Sebab tak mau perhati kebanyakan hak suka buang masa lepok-lepok. Di restoran, kedai kopi, buah lama. Kadang-kadang setengah tu pas potong sepotong rokok, patah habis orang lain pula. Buah, rasa rugi lah. Rugi sebab masa tu lama sangat terbuang begitu. Sebab tidak tahu apa matlamat dalam hidup, untuk apa. Menyebabkan benda tidak berfaedah dilebihkan masanya, perkara yang berfaedah tidak beri masa secukupnya. Rugilah. Sedangkan ibadat wajib kita buat ni pun, kalau solat saja paling lama pun 10 minit, 15 minit. Itu pun 5 kali je sehari, bukan banyak pun. Berbanding dengan kerja kita saya saja, kita fikir, kita kerja saya keluar, kalau hak klik petang daripada pagi, petang berapa jam sehari? Lebih 8 jam, 10 jam. Untuk urusan kerja dunia, mencari sedikit rezeki, kita bekerja masa begitu lama. Apa kita punya persediaan, kita punya masa yang kita sediakan untuk akhirat kita lebih lama. Sebab dunia ni semua kita tahu hanya laluan, kita akan mati. Dan kita yakin akidah kita bahawa kita mati bukan mati begitu saja, kita akan dibangkitkan pula. Lepas tu dalam kubur tu dia ada pula banyak urusan lain. Ada nikmat kubur, azab kubur, soal muka nakir dan sebagainya. Juga dengan mengkaji akidah golongan yang sesat, ni kena belajar juga mengenal syubhat, perkara-perkara kesesatan yang mereka timbulkan, lalu kita membantahnya dan kita berwaspada. Kerana siapa yang tidak kenal yang buruk, maka dikhawatiri dia akan terjatuh, terperosok dalamnya. Mana kita kena belajar hak betul dan kena tahu hak salah. Hak salah untuk dijauhi, hak betul untuk diikuti. Yang kedua, perlu memberi perhatian dalam pengajaran akidah yang sahihah, akidah as-salaf yang terdahulu. Ni hak asalnya. Kalau kita kata nak mengaji hak khalaf, boleh, tapi yang merasa tidak mencukupi dalam dunia perkembangan ilmu zaman sekarang. Kena belajar dua-dua dari segi kita nak improve kita punya pengetahuan agama kita, untuk lebih jelas dan lebih mendapat pencerahan, memberi jam pelajaran yang cukup serta mengadakan evaluasi yang ketat, ataupun peralihan lah, perpindahan yang ketat dalam menyajikan materi ini, bahan-bahan ni. Maknanya kena beri perhatian kepada akidah, sebab ni perkara yang paling pokok. Yang ketiga, harus ditetapkan kitab-kitab salaf yang bersih sebagai materi pelajaran, sedangkan kitab-kitab yang menyeleweng harus dijauhkan. Hal ni pun jadi isu juga, sebab asalnya kita kena rujuk akidah itu kepada Quran dan Sunnah. Ulama susun balik itu dia berdasarkan kepada apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Kalau perbahasan ilmu akidah itu lebih kepada menggunakan falsafah, logik akal, akal tu dia ada tempat-tempat dia yang kita nak letak, tapi ada tempat-tempat kita kena berpandukan kepada nas. Jadi kalau meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya, dia akan jadi balik kuih habis lah. Dia akan balik kuih habis. Sebab ada perkara-perkara yang kita diminta untuk beriman, walaupun akal kita tak mampu untuk mencapainya. Beriman kepada malaikat, tak nampak, tak pernah sentuh pun, tapi iman kita mesti meyakininya. Kemudian akhir sekali yang berapa tu? Yang keempat, menyebarkan para da'i,
menyebar para da'i ini pendakwah yang meluruskan akidah umat Islam dengan mengajarkan akidah salaf ataupun pegangan yang dipegang oleh para sahabat serta menjawab dan menolak sebarang bentuk penyelewengan akidah yang batil. Sebab asal kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah merujuk kepada apa yang dipegang oleh generasi para sahabat Nabi SAW. Jadi salaf tu merujuk kepada generasi terawal, sahabat tu sendiri. Jadi kalau seseorang itu mendakwa dia ahli sunnah wal jamaah, dakwaan itu bukan atas nama sahaja, kena tengok dia punya konten dia. Kalau dia bersungguh-sungguh dakwa dia ahli sunnah wal jamaah, tapi dari segi tindakan, pemikiran dan poin isi kepada akidah bercanggah dengan apa yang sahabat pegang daripada Nabi, jadi kena betul jugalah. Jadi dia perlu diluruskan supaya tidak menyimpang ke arah yang lain. Jadi ada soalan kan? Habislah tajuk yang kita nak sambung minggu lepas ya. Ada soalan? Ya. Kalau dia kata nak balance, nak seimbang, kena lihat seimbang dari sudut, mungkin dari sudut jumlah penerbitan rancangan dari segi peratusan tu. Manakala rancangan yang dianggap lara tu 50%, yang lebih Islamik pun 50%, mungkin begitu. Tapi kita melihat Ra'sul Amri al-Islam, penghulu bagi segala urusan adalah Islam. Rancangan yang disifatkan sebagai lara pun dia mesti juga patuh syariat. Patuh syariat. Bukan kata bila atas nama hiburan maka dia bebas daripada syariat. Kita pujilah kalau TV Al-Hijrah, dia letak syarat bahawa semua drama-drama yang dibeli sekurang-kurangnya patuh syariah. Mana tak ada drama yang pelakon wanitanya mendedahkan aurat, cerita lebih bersifat mendidik, ada nilai-nilai pendidikan lah, bersifat kekeluargaan, hak bersifat ganah, dedah aurat tak sopan, tak dibenarkan. Tapi hak stage sentusa lah kita tahunya, hak lain-lain tu Allah alam tak tahulah. Boleh fikir sendirilah. Jadi seimbang tu dia ada dua maksud. Pertama, seimbang dari segi kuantiti rancangan tu. Yang kedua, kita melihat keseimbangan ada rancangan yang tidak disebut sebagai Islami pun masih masuk dalam kategori patuh syariah. Patuh syariah. Macam ada rancangan masakan, apa dia, berjalan lagi tempat ni untuk kena menu-menu apa. Maka apa perlunya kalau hok tampil hok keluar jadi host tu dengan rambut jerba dengan make up tebal, apa perlunya? Kita bukan nak tengok dia, nak tengok masakan dia tu, gapo dia bahaya dia pun tak. Jadi mungkin setengah kata ni bukan rancangan agama, dia kata tak perlu pada host tu kena pakai tudung, dia kata. Tapi kaedah agama dia mesti patuh syariah. Walaupun dia tidak rancangan agama, rancangan masakan, tapi mesti patuh syariah. Perkara hak bercanggah syariah tak boleh. Sama juga dengan sukan. Bukan tak boleh bersukan, tapi mesti tutup aurat tu je. Ya. Tapi kebanyakan acara-acara sukan kita lihat tidak patuh syariah. Bukan Islam melarang kita bersukan, boleh. Tapi tidak patuh syariah. Hak ketaranya dari segi pendedahan aurat yang berat lah. Dengan pakaian ketat, sendak, gapo lagi. Orang kata apa dia? Menjolok mata. Sebenarnya bukan menjolok mata, mencolok mata. Ya, betul, hamba baru tahu. Bukan menjolok sebab kita jolok orang hotel tu, jolok. Pakaian seksi yang mendedahkan aurat, mencolok mata, mencolok. Tak tahulah, kita balik buka dalam kamus Dewan Bahasa lah. Termasuk dalam bab sukan. Dalam bab sukan apa saja mesti juga menutup aurat. Itu satu. Yang kedua, perlu ada pengasingan asing antara lelaki dan perempuan. Mungkin orang tidak fikir dari segi agama, dia kata dah ada diskriminasi pula dengan sebab perbezaan jantina.
Itu dia fikir gitu, kita kata masalahnya adalah lebih besar untuk menjaga maruah manusia itu sendiri. Tapi orang barat dia fikir macam mana? Dia tak ada dah fikir seabad maruah tu. Tengok sekat Olimpik buat ni, atlet lomba lari. Kalau lomba lari wanita tu pakai gapo dia? Tutup sikit, bahagian bawah sikit, atas sikit tu. Bonggar. Dia tak ada rasa malu dah. Tapi kalau atlet muslimah yang Islam buat gitu, memang satu aib yang besar lah. Lalu dia kata, tak apa, aku masa bersukan ni aku pakai gini, tapi pergi masjid aku pakai molek kata. Pergi masjid tutup pakai molek, tak pakai gini. Maka kita mengatakan, adakah Allah Ta'ala hanya melihat tindakan kita masa kita di masjid, dan dia tidak mempedulikan tindakan kita masa kita berada di padang, di tempat permainan sukan tu? Jadi hak lain-lain pun kena patuh syariah. Sebab Allah Ta'ala akan hisap semua tindakan kita di dunia. Wallahu alam, kita berhenti setakat tu. InsyaAllah kita sambung dengan tajuk berikutnya minggu depan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.